Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan ya. First of all, let me introduce my name. My name is KB Elena Hong Zilan. I am the officer in charge untuk bagi taklimat briefing mengenai e-appellate pada petang ni ya. Alright. Okay, so tanpa membuang masa, first of all, saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua participants pada petang ni sebab hadir untuk taklimat taklimat melalui aplikasi Zoom. Alright, sekarang new norm, kita dah tak jumpa face to face, you jumpa saya secara online. Nampak saya lebih comel saya rasa. Okay, alright. First of all, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, sebelum saya mula taklimat pada petang ni, satu benda lah saya nak bagi tahu. Okay, clear your mind first. Clear your mind. Okay, clear your heart dulu. Sebab saya akan bagi taklimat benda baru dah ni. Alright. Okay. Alright. Okay. Tadi saya percaya saya dah ada share something about our infographic. What is a e-appellate? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah pernah dengar apa itu e-appellate. So pada hari ini saya akan memberikan taklimat dan mengajar terus tuan-tuan dan puan-puan cara konsep pendengaran di Mahkamah Rayuan. Pada petang ni taklimat saya adalah peringkat Mahkamah Rayuan. Alright, but basically the same thing. Federal Court dengan Mahkamah Rayuan sekarang menggunakan konsep pendengaran yang baru iaitu e-appellate. Alright? Okay. Semua boleh dengar Boleh dengar ke suara saya? Boleh Puan. Alright, boleh Okay. Yang tak nampak rupa ni, yang stop video ni, mungkin you boleh buat tanda thumbs up ke supaya saya tahu you all boleh dengar. Okay, dekat sini. Alright, Mr. David, yes. Nadia, okay. Sui Chong, saya nampak. Okay, saya percaya sebab participants pada petang ni sangat ramai lah. Alright, so yang nampak rupa ni okay lah. Yang tak nampak rupa pun I'm okay juga. Okay, janji tuan-tuan puan-puan dengar suara saya. Okay, alright. Okay. Okay, ladies and gentlemen, this is our infographic which I believe tuan-tuan dan puan-puan, infograpik mengenai pelaksanaan sistem e-appellate ni di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan Malaysia telah untuk majlis peguam, saya percaya mereka telah edarkan kepada you all. Okay, sebab saya juga menerima daripada kawan saya email tersebut, iaitu infografik ni pun telah diberikan kepada semua peguam melalui council lah. Okey, ini mengenai infografik. So apa yang saya cuba sampaikan ni kebanyakannya adalah dah ada dah dekat dalam e-grafik. Okey, cuma hari ini saya akan buat secara sepintas lalu sahaja, iaitu apa itu e-appellate. Okey. Alright. Okay, what is a e-appellate? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, apa itu e-appellate? Okay, bermula daripada 17 Ogos yang lepas, Mahkamah Rayuan telah menggunakan konsep pendengaran secara e-appellate. Manakala Mahkamah Persekutuan dia dah mulakan awal daripada bulan 8 lagi. Alright. Okey, apa itu maksud e-appellate tuan-tuan dan puan-puan? E-appellate adalah pendengaran kes selepas ini di Mahkamah Rayuan akan dijalankan dengan merujuk kepada
salinan digital dokumen perbicaraan dalam format PDF yang telah difailkan melalui sistem e-filing mahkamah. Rujukan kepada salinan fizikal dokumen hard copy tidak dibenarkan. Alright. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan perlu membawa hard copy rekod rayuan ke mahkamah. Alright. But pada masa sekarang tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu lagi membawa hard copy. Okey? Tidak ada lagi hard copy, rujukan kepada salinan fizikal dokumen hard copy tidak dibenarkan. Alright, kalau dulu tuan-tuan puan-puan datang ke mahkamah, tuan-tuan puan-puan kena tolak troli pergi kat mahkamah. So penuh berkotak-kotak rekod rayuan. But kini tuan-tuan dan puan-puan menggunakan konsep yang baru e-appellate tidak perlu lagi membawa hard copy. Tuan-tuan puan-puan cuma perlu membawa satu laptop sahaja. Okey, satu laptop. So cara-cara proses-proses e-appellate saya akan saya akan explain selepas inilah. But there are two circumstances, there are two situations di mana tuan-tuan puan-puan, ladies and gentlemen, e-appellate tidak terpakai. Alright. The first situation adalah e-filing tidak ada lagi untuk kes tersebut. E-filing di mahkamah e-filing di seluruh mahkamah Malaysia, dia bermula pada tahun 2017, bulan 7. Okey, ini bermakna tuan-tuan puan-puan, sekiranya kes-kes tuan-tuan puan-puan di mahkamah rayuan adalah pada tahun 2016 contohnya ataupun 2017 bulan 6 di mana e-filing tu tak ada lagi. Alright. Bila e-filing tu tak ada lagi, itu bermakna manual copy. Kita masih lagi menggunakan konsep pendengaran secara manual, iaitu hard copy masih diperlukan lagi. Tuan-tuan puan-puan masih lagi perlu membawa rayuan, memfailkan 4 rekod rayuan ataupun apa-apa saja dokumen sebanyak 4 kopi. Alright, itu situasi pertama di mana e-appellate tidak terpakai ya. Situasi kedua tuan-tuan dan puan-puan adalah salah satu pihak ataupun salah satu pihak ataupun kedua-dua pihak adalah bertindak sendiri, tidak ada peguam. Sama ada civil ke ataupun jenayah. Bila salah satu pihak tidak ada peguam, automatik kes manual akan dijalankan. Alright. Okey, maknanya e-appellate tidak terpakai kepada dua keadaan. Remember that. Keadaan yang pertama, tiadanya e-filing. Keadaan yang kedua, bila salah satu pihak tidak ada peguam. Tidak ada peguam yang mewakili. Ataupun mula-mula dia ada lawyer, lepas tu dia lawyer discharge, so kita akan buat CM selepas tu dan kita akan confirmkan dekat perayu ataupun responden sama ada kamu nak lantik peguam ataupun tidak. Sekiranya dia kata saya tidak ingin lantik peguam, saya ingin membuat kes sendiri, maka secara automatik manual e-appellate tidak terpakai kepada mereka. Alright? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini juga saya ingin memaklumkan bahawa mengapa kita kata rujukan kepada salinan fizikal dokumen hard copy tidak dibenarkan, untuk tuan-tuan puan-puan, untuk pengetahuan semua, untuk panel hakim juga, hakim-hakim juga kami tidak sediakan. Okey, tidak ada lagi hard copy, salinan hard copy iaitu salinan keras, rekod rayuan ataupun apa-apa saja dokumen tidak lagi kami bekalkan kepada panel hakim. Panel hakim juga membaca semua benda, membaca semua dokumen melalui salinan digital, iaitu soft copy. Alright, okay, understand this is the pengenalan e-appellate. Okay, ingat satu je, e-appellate ni adalah di mana kalau dulu hard copy kena bawa, sekarang tidak perlu lagi. Okay, cuma perlu bawa laptop saja yang compatible. Okay, alright, dan e-appellate ni you still have to come to court tau. Okay, it's not e-appellate ni bermakna parties no need to come. No, you still have to come to court. That's why saya cakap kalau dulu bawa rekod, sekarang bawa laptop sahaja ke mahkamah. Right? Okay. What is next? Okay, what is the objective of e-appellate? Okay, Yang Ma'arif, our CJ, Ketua Hakim Negara in the opening legal year dalam ucapan beliau yang bertajuk Moving Forward Reshaping Judicial Reform. Okay, and she had introduced memperkenalkan sistem e-appellate sebagai salah satu usaha substantive improvement to the judicial machinery. Okay, so dia memaklumkan bahawa beliau memaklumkan
completely paperless. Okay. Full digitalization of the e-appellate hearing, benefit to the environment and reduction of the cost, embracing technology. So that it's our objective of the e-appellate. Alright, okay. So sekarang next, saya akan terangkan proses penetapan tarikh bicara. Tuan-tuan dan puan-puan, proses penetapan tarikh bicara adalah sama macam biasa juga, iaitu tuan-tuan puan-puan failkan notis rayuan, notis usul difailkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, tetapkan tarikh e-review macam biasa, lepas tu pengurusan e-review, lepas tu tuan-tuan puan-puan failkan RRT sekiranya ground sudah dapat, dan lepas tu kita akan tetapkan tarikh perbicaraan, tarikh pendengaran untuk rayuan tuan-tuan dan puan-puan ya. Alright, so bila kita tetapkan tarikh bicara ditetapkan, okay, then kita akan keluarkan notis. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, okay, sekiranya tuan-tuan puan-puan mempunyai kes di mahkamah rayuan pada masa akan datang tuan-tuan puan-puan, sekiranya tuan-tuan puan-puan telah menerima notis bicara yang biasa, maka selepas tuan-tuan puan-puan akan menerima satu notis yang baru. Notis mengenai makluman mengenai kes tuan-tuan puan-puan akan didengar secara e-appellate, iaitu paperless hearing. Alright. So saya nak sukacitalah kalau boleh tuan-tuan puan-puan, saya nak selepas ini, sebab based on experience selama 3 minggu saya tengok pihak-pihak yang mengendalikan e-appellate, benda pertama, the first tips yang saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, bila kita email sesuatu ataupun apa email datang daripada mahkamah, minta tolong cek dan baca betul-betul. Okey, sebab ada yang certain pihak yang saya perasan mereka ada kadang-kala overlook email-email. Okey, kalau dulu mungkin tuan-tuan puan-puan tak tahu macam mana, tapi saya cuma harapkan selepas ini apa saja berkaitan dengan perbicaraan mahkamah rayuan, tuan-tuan puan-puan minta tolong baca email tu dengan betul lah. Okey, sebab dekat dalam tu kita ada bagi, contohnya kita ada bagi notis bicara e-appellate, dekat dalam tu salah satu perenggannya adalah kita minta tuan-tuan puan-puan untuk mengemukakan email dan juga nombor telefon. Okey, dan ada pada waktu-waktu yang tuan-tuan puan-puan kena bagi tahu siapa berikan kami email counsel yang akan berhujah pada masa pendengaran itu. Sebab benda ni kenapa selepas ni saya akan terangkan. So that's why saya harap sangat, minta tolong sangat untuk baca setiap email yang kami berikan tu tuan-tuan puan-puan, setiap notis. Okey. Alright, so selepas kita keluarkan notis, dalam notis tu pun kita akan bagi tahu untuk memfailkan hujahan bertulis. Alright, the most important about the new thing mengenai e-appellate adalah benda berwarna kuning ni tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan puan-puan nampak, saya tengah buat mouse saya berpusing-pusing kat sini ni. Alright, mahkamah iaitu kamilah akan berkongsi dokumen perbicaraan kertas kausa dalam pautan link melalui email kepada pihak-pihak 4 minggu sebelum tarikh pendengaran. Apa yang saya maksudkan yang ni, ladies and gentlemen, adalah selepas ini tuan-tuan puan-puan, sekiranya tuan-tuan puan-puan ada kes ya di mahkamah rayuan, tuan-tuan puan-puan akan menerima email ni. Ini contoh email dia. Alright, dokumen e-appellate rayuan. Ini contohlah yang kami telah emailkan kepada pihak-pihak. So nombor kes dan kami maklumkan persidangan mahkamah rayuan pada 27 Ogos. So kepada siapa adalah kepada email yang tuan-tuan puan-puan berikan pada kami lah. Okey, dalam notis bicara tu kami ada minta untuk berikan email dengan ID dengan nombor telefon. Ini tujuan dia. Okey, so email, that's why saya cakap email sekarang memainkan sangat penting. Okey, sekiranya tuan-tuan puan-puan rasa ragu-ragu email tuan-tuan puan-puan betul tak betul, dalam CMS tu tuan-tuan puan-puan boleh cek lah. Okey, sebab kami akan extract daripada sekiranya tuan-tuan puan-puan tidak memberikan maklum balas dalam notis bicara yang meminta untuk diberikan email, so kami akan tengok saja pemfailan tu menggunakan email siapa. Alright.
So yang ni kepada siapa adalah kepada pihak-pihak yang telah memberikan kami email. Okey. So salam sejahtera. Dengan hormatnya saya merujuk kepada, dan dalam ni kita akan bagi tahu lah kes ni akan didengar secara e-appellate, paperless hearing. Ini yang paling penting tuan-tuan puan-puan. Oleh itu tuan-puan yang perenggan nombor 3 boleh memuat turun dokumen yang telah diseragamkan namanya melalui pautan seperti berikut. This is the most important thing. Tuan-tuan puan-puan akan menerima Google Link ni sebulan daripada tarikh sebulan ataupun lebih awal daripada tarikh pendengaran tuan-tuan puan-puan di Mahkamah Rayuan. Okey. Tuan-tuan puan-puan tidak menerima apa-apa surat kes tuan-tuan puan-puan dilapangkan ke ataupun apa-apa saja, tidak ada Google Link ni tidak ada diberikan lagi, dan tuan-tuan puan-puan tidak menerima apa-apa notifikasi, maknanya tuan-tuan puan-puan kes tu akan jalankan. Tapi tuan-tuan puan-puan dah sebulan tunggu pun masih lagi link, maka hubungi kita. Okey, telefon kita untuk kita cek sama ada kes puan-puan ni jalan ke ataupun tidak. Okey. Alright, hubungi pejabat pendaftaran Mahkamah Rayuan. Okey. So, dalam ni tuan-tuan puan-puan kita ada sertakan satu link. Okey, apa dalam link ni? Ni kita tekan ya. Okey. Ada apa dalam link? Bila tuan-tuan puan-puan tekan, okey, so maknanya dalam link ni tuan-tuan puan-puan adalah pihak mahkamah telah membantu pihak-pihak semua. Kami telah download okey, ini adalah contoh surface lah. Okey, dalam senarai dokumen dalam CMS. Okey, dalam CMS yang tuan-tuan puan-puan telah filekan tau. Okey, so sekarang pihak mahkamah akan membantu tuan-tuan puan-puan. Kami akan download daripada dokumen-dokumen kedua-dua pihak, perayu dengan responden. Kami akan download dokumen-dokumen yang penting untuk perbicaraan. Contohnya kalau untuk bicara rayuan penuh, kita akan downloadkan rekod rayuan beserta dengan submission, semua berkaitan dengan rekod rayuan. Manakala sekiranya kes tuan-tuan puan-puan adalah pendengaran usul ataupun kebenaran merayu, kita akan downloadkan notis usul, affidavit dan juga semua dokumen yang berkaitan mengenai usul tersebut. Alright? Okay, so apa yang kami buat tuan-tuan puan-puan, daripada sini, okay, kami akan download tuan-tuan puan-puan untuk tuan-tuan puan-puan ya. Kami akan download, lepas kami download, kami akan renamekan dia. Okay, nampak tak apa maksud saya tu? Contohnya kan, enclosure 1 tu kan, notis usul kebenaran merayu. Nampak tak dekat skrin saya? So nombor 2 tu affidavit sokongan. 3, 4, 5, 6, 7 tu adalah jilid-jilid-jilid. So apa yang kami buat, dekat peringkat kami akan tekan setiap benda ni dan kami akan baca dokumen apakah ini. Itu yang maksud saya rename. So kami akan rename berdasarkan cover page tuan-tuan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan puan-puan tulis itu contohnya kan, kandungan 2 affidavit sokongan jilid 1. So bila kami tekan enclosure 3, kami download dan kami baca punya jilid ni adalah bermaksud nama dia adalah affidavit sokongan jilid 2. Begitu juga dengan kandungan 4, enclosure number 4, jilid affidavit sokongan jilid 3. So setiap dokumen ni kami tolong downloadkan, kami rename. Lepas kami rename, kami upload pula dekat dalam Google Drive. So selepas kami upload dalam Google Drive, di sinilah yang peranan salah seorang pegawai, salah seorang staf kaki tangan mahkamah ataupun pegawai, okey, yang akan memberikan email ini yang saya kata tadi tu, okey, mengenai Google Drive ni. Alright? Itu bila tekan tuan-tuan puan-puan, bila tekan dia akan mengandungi dokumen-dokumen yang penting untuk perbicaraan. Contohnya untuk kes yang 2578 depan saya ni,
So enclosure 1 sampai enclosure 13. Okey, iaitu enclosure 1 contohnya notice of appeal, enclosure 3 ROA volume 1. Okey, tuan-tuan puan-puan mesti tertanya, apa jadi dengan enclosure 2 sebenarnya? Kenapa tak ada pula? Kenapa melompat-lompat? Okey, mungkin tuan-tuan puan-puan macam saya cakap, kita cuma dokumen penting saja. Alright. So mungkin enclosure 2 ni adalah surat iringan. So bila surat iringan kita tak ni lah. Maknanya kita tak downloadkan, kita takkan download lah. Okey, melainkan tuan-tuan puan-puan, bila sebab contohnya perayu, bila you filekan rekod rayuan, okey, you memang file through the e-filing kan. So actually got 4 enclosure. Tapi bila you dapat link ni, bila you tekan, ada 3 volume je kat dalam. Satu volume tu tak ada. Okey, kalau macam tu tuan-tuan puan-puan, you should call us. Ataupun kalau call tak dapat, tuan-tuan puan-puan boleh email kepada pihak, kepada orang yang menghantar link tu. Pegawai ataupun kaki tangan yang menghantar Google Link tu, email kepada dia, minta tolong maklumkan bahawa ada dokumen tak ada dekat dalam link tersebut. So nanti pegawai tu dia akan check, dia akan double check dengan sistem dalam CMS. Alright? Jangan duduk diam-diam tau. Nanti tuan-tuan puan-puan yang susah. Okey? Alright? Discharge tak ada. Okey, faham So yang ni bila tuan-tuan puan-puan dah terima link ni, apa yang tuan-tuan puan-puan perlu buat? Okey, kita dah hantar share link. Alright, so apa yang tuan-tuan puan-puan perlu buat? You just have to download all. Okey? Download semua. You tekan Ctrl A, so you download semua. Pergi kat sebelah kanan, so you download. Alright. Tuan-tuan puan-puan, saya nak cakap wajib download. Okey, jangan download pada masa kejadian. Sebab saya tengok berdasarkan pengalaman saya tau. Okey, ada yang pihak-pihak pagi-pagi tu baru nak download dokumen dia. Baiklah wifi kami laju. Bolehlah kita cepatkan. Tapi kalau kena kita wifi tak stabil, maka jadi lambatlah. Okey, alright. So kena buat kerja download tu awal-awal. Okey. So tengok Alright, download ready. Okey. So nampak tak drive download? So tekan kat sini. Ni dah dia. Nampak? Enclosure 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13. Sama je kan macam yang tadi tu? Kan? Sama tak? 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13. Sama je. Okay, so tuan-tuan puan-puan kena download awal lah. Alright. So selepas tu apa nak buat? Selepas download, mana nak letak? Ni saya ajar tuan-tuan puan-puan ya. Okay. Mana nak letak tuan-tuan puan-puan? Nampak tak depan saya ni ada ada pelbagai folder. Okey, contohnya yang ni. Alright. So tuan-tuan puan-puan, saya nasihatkan tuan-tuan puan-puan, sekiranya ada kes di mahkamah rayuan, okey, tuan-tuan puan-puan buat satu folder siap-siap, letak dekat desktop, laptop ni. Yang tuan-tuan puan-puan tengah nampak ni adalah skrin laptop saya tau. Letak siap. Okey. So buat satu folder siap-siap untuk kes, letak dekat depan ni supaya mudahkan tuan-tuan puan-puan masa pendengaran. Alright, sebab tuan-tuan puan-puan memain peranan yang sangat penting tau masa pendengaran. Okay, so buat satu folder ni. Ni contohnya Okay, bila tuan-tuan puan-puan dah dapat Google Drive tu kan. Okay, bila you dah download, so you pergi dekat mana kod-kod hilang kan, mana nak cari. So you pergi je dekat yang download tu. Okay. So buat satu folder siap-siap, masukkan semua dokumen yang relevan dekat dalam ni. Okey, nampak tak? So ini untuk kes ni, ini adalah dokumen yang relevan untuk perbicaraan yang telah kami downloadkan, kami rename, kami upload, kami share link kepada tuan-tuan puan-puan. So tuan-tuan puan-puan cuma perlu untuk download dan letak, buat satu folder cantik-cantik, letak dekat depan. Okey, letak dekat depan desktop laptop ni supaya mudahkan tuan-tuan puan-puan lah. Supaya pagi-pagi tu
Bila TP tanya, okay, you dah download ke? Dah. Okay, mana folder? Alamak, mana dah first time ni. Dah rasa nervous pula kan? So, kadang-kadang bila kita nervous ni, first time ni, mana nak lap peluh lagi, mana nak fikir folder tu. Saya dah download. Lepas tu kami pun check. Oh, rupanya dah tersisip dekat mana-mana. So, might as well letaklah dekat depannya. Alright? Okay, nampak tak? Untuk kes ni, nombor 1 sampai nombor 31 kami ini the final. Okay, the final dokumen yang dah masuk and ready untuk perbicaraan dah. Alright? Okay, so kita pun bagi tuan-tuan puan-puan pun download semua, letak dekat sini. Alright? Okay? Next. Okay, sometimes tuan-tuan puan-puan menyemak nombor kandungan dokumen. Fungsi review boleh didapati di home screen. Ini adalah surface tuan-tuan puan-puan lah. Alright. Okay, tuan-tuan puan-puan pun boleh check juga. Nak tahu enclosure berapa, tekan dekat butang hijau ni je, yang butang kecil warna merah ni. Bila tekan tu dia boleh nampak. Cuma kadang-kala saya kata mungkin tuan-tuan puan-puan macam nak buat submission awal kan. So nak tunggu link tu lambat lagi kan. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh dimuat turun dengan membuat carian file. Boleh, tak ada masalah. Okay, dokumen ni kalau untuk e-review tuan-tuan puan-puan boleh check je tapi tak boleh download. Alright, tapi untuk kalau buat file search, you have to pay the token, then you can download all the documents. Alright, so dokumen boleh dimuat turun. Kalau tuan-tuan puan-puan tak nak tunggu link daripada kita kan, macam nak buat submission awal-awal kan, tak ada masalah. Alright? Okay? Okay. So, tuan-tuan puan-puan, sukacitalah juga saya nak maklumkan tau. Selepas ni tuan-tuan puan-puan, kalau dulu mungkin tuan-tuan puan-puan tidak kisah mengenai e-filing. Okay, sebab mungkin e-filing ni yang pentingnya hard copy kan. Tapi starting from today tuan-tuan puan-puan, no. Okay, tuan-tuan puan-puan memang kena tengok betul-betul e-filing. Apa yang saya cakap, apa yang saya masukkan tengok tu tuan-tuan puan-puan, apa yang kami dapati bila kami buat kerja download ni untuk tuan-tuan puan-puan, kami mendapati bahawa, alright, contohnya lah contoh saya bagi tadi Okey, contohlah patah balik dekat sini. Ini apa yang kami nampak tau dekat sistem kami. Okey. Alright. So tuan-tuan puan-puan ada notis usul kebenaran merayu. Sepatutnya lepas notis usul macam yang ni, kes ni tak ada masalah lah. Dia dah filekan konsisten. Dia cantik je notis usul, affidavit sokongan, nombor 3 jilid dan dia teratur. Okey, apa yang kami dapati tuan-tuan puan-puan semasa kami membantu untuk membuat kerja download ni tidak teratur ya. Okey, apa yang saya masukkan tidak teratur? Contohnya notis usul kebenaran merayu. Lepas tu tiba-tiba enclosure number 2 ni dia masuk jilid. Bila kita tekan dia adalah affidavit sokongan jilid 2. Patutnya affidavit sokongan jilid 1. So macam tu juga dengan bicara rayuan. Yang kami dapati rekod rayuan, memorandum rayuan sepatutnya selepas notis rayuan lah saya bagi contoh. Selepas notis rayuan enclosure 1 lah. Enclosure 1 is a notis rayuan. Lepas tu yang kedua untuk bicara rayuan saya cerita Yang kedua sepatutnya lah contoh memorandum rayuan iaitu rekod rayuan part A. Patutnya bahagian A untuk enclosure 2. Tapi apa yang kami dapati enclosure 2 tu rekod rayuan part D. Rekod rayuan lepas tu dia tak teratur. Lepas D dia C, lepas C dia B. Lepas tu kita pun tengok mana A ni. Oh rupanya A adalah pada enclosure. Saya kata benda ni tak salah. Tak salah, memang tak salah pun. Tapi tidak teratur lah, tidak konsisten. Kebiasaannya macam judges pun dia akan baca part A dulu. So lepas tu bila kita kerja download, oh rupanya dekat sini, rupanya part A tu. Itulah saya cakap tak salah tapi tidak teratur. Lagi satu tuan-tuan puan-puan yang saya dapati, rekod rayuan tu, okey, rekod rayuan tu, page dia terbalik. Page dia terbalik. Sebab kena ingat tau, sekarang kita dah tak refer hard copy tau. So sekarang semuanya judges pun dia akan baca through CMS juga.
So bila klik, bila tengok page tu terbalik. Macam mana nak buat tu? Kan? So macam lepas ni, maksud saya tuan-tuan puan-puan kena betul-betul be careful. Okay, be careful dengan e-filing lah. Kena ambil berat dalam berkenaan dengan e-filing tu. Sebab part kami ni tuan-tuan puan-puan, kami tolong download dan rename je. Okey, macam rename pula. Apa yang saya dapati tuan-tuan puan-puan, contohnya lah kan. Nampak yang kandungan 2 is affidavit sokongan jilid 1 kan. Alright, kandungan 3 affidavit sokongan jilid 2. Ini sebab bila kami tekan dia ada cover page tu. Bila kami tekan dia ada cover page. Okey lah, no problem. So kami rename based on your cover page je. But some rather how, bila kami tekan, dengan tak ada cover page dia, tiba-tiba ada satu exhibit tengah bertanda tangan. Kita pun terfikir, apa benda lah ni sebenarnya? Ni sambungan dari mana ni? So dah menjadi pula satu kerja kami untuk mentelaah dan berfikir sebenarnya ini adalah apa. Sekali tengok-tengok, oh rupanya dia adalah sambungan. So that's why tuan-tuan puan, next time kalau apa-apa saja tu kena buat dengan teratur lah untuk e-filing tu. Alright. So ada permintaan juga daripada hakim-hakim kalau boleh rekod rayuan tu adalah rekod rayuan yang boleh dikopi. Mungkin tuan-tuan perempuan lebih arif ke ataupun boleh tanya nak kopi ataupun macam mana. Maknanya macam rekod rayuan tu dia boleh kopi tu maknanya macam bukan dalam bentuk image. Kita tuan-tuan perempuan bila buat rekod rayuan tu save dia dalam bentuk word. Okey, ke krik-krik. Tak apa. Okey, boleh kita teruskan Alright. Okey, so cara rujukan dokumen semasa penyediaan penghujahan dan pendengaran kes. Okey, ladies and gentlemen, this is the most important part. Sekali lagi saya tekankan kan, mahkamah dah downloadkan, rename, upload, we share link. Tuan-tuan puan-puan sampai link dekat tuan-tuan puan-puan akan download. Okey, dan kalau submission, okey, ada dua situasi Alright. Kalau submission tuan-tuan puan-puan dah ada as of today, kalau let's say tuan-tuan puan-puan dah filekan submission dan baru e-appellate diimplementkan, tak ada masalah. Tuan-tuan puan-puan kita akan pakai saja apa yang submission tu ada, tak ada masalah. Namun demikian sekiranya tuan-tuan puan-puan dah terima link dan nak redo again pun tak ada masalah. Okay, so apa yang ada kami terima. Kalau tuan-tuan puan-puan rasa macam terfikir-fikir sampai tak tidur malam ke, risau sangat ke, sebab nak buat balik pun tak ada masalah. Okay, cara nak buat tu macam mana? Rujukan kepada dokumen persidangan dalam penyediaan penghujahan bertulis dan juga pada tarikh pendengaran hendaklah dibuat mengikut aturan. Nyatakan nombor kandungan dan nama dokumen, nyatakan muka surat, apalah yang saya tengah cakap ni kan. Kesimpulannya inilah dia. Contoh, nombor kandungan plus muka surat format PDF plus perenggan. Contohnya, the proposed question of law are listed in our motion enclosure 1. Mana nak tengok enclosure 1 ni? Dekat sini. Nampak tak? See that? Enclosure 1, notice of appeal. Enclosure 3, record of appeal 1, part A. So sekarang tuan-tuan puan-puan untuk buat penghujahan bertulis dan juga untuk berhujah secara oral submission, oral, okay, semasa pendengaran kes, now you should have stated the enclosure number first. Okay, enclosure number, iaitu you should stated the my lord, my lady. Okay, dekat dalam when you do the bila oral submission my lord, my lady, kindly refer to the enclosure 1 at page 4. Okay, page 4 ni nak tengok dekat mana tuan-tuan puan-puan? Page 4 ni tengok dekat PDF punya form, iaitu nampak tak? Buat mouse saya ni page 19. Macam contohnya saya sekarang berada dekat page 19/30. Nampak tak? So sekarang tuan-tuan puan-puan, when you do the e-appellate ni, is something that you should know the page number is based on the PDF punya form. It's not based on the hard copy tau. Okay? It's based on the PDF punya form. So page 19/30. Contohnya lah, contohnya.
Okay, contoh this is the enclosure number. So when you do the submission ataupun when you do the oral submission or you do the written submission, you should state the enclosure number first. Okay, then after that you refer to the page based on the PDF. Like example, this enclosure is enclosure 7. Alright, and on the PDF got 20 page. Dia ada 20 page. Okay, if let's say lah example, okay. So kalau dulu tuan-tuan perempuan, when you do the oral submission, you stated the enclosure kalau dulu cara yang lama kan, cara yang manual iaitu my lord, my lady, kindly refer to the supplementary record of appeal in page 251. So kita terus flip. But now for the concept of the e-appellate, ladies and gentlemen, dah tak ada dah flip. There is no flip. But ladies and gentlemen, you should have to remember. Okay, in order for you to remember, macam yang based on the experience yang saya nampak kan, klik-klik tuan-tuan puan-puan yang sebelum ni yang saya nampak, they are well prepared also. Okay, ada yang datang, they all dah yang siap-siap dah. They all dah prepare siap-siap. Enclosure berapa that they want to refer and what page on the PDF. So on the PDF, so just in case judges want to have a look, might be masa hearing tu mungkin tuan-tuan puan-puan you want to refer to the enclosure 7 like this enclosure, you want to refer to the enclosure 7 which is content of the grounds of decision, but might be ladies and gentlemen the panel panel hakim dia tak nak tengok pun the enclosure number pun sebab they have read your submission, they have read everything. Okay, they just want to highlight a few point. Contohnya lah, contoh saya bagi running down matter. Okay, mungkin macam the judges kata, okay, lady counsel, can you open for me the enclosure, can you open for me the sketch plan? You should know the location of the sketch plan. Okay, contohnya lah, kalau Encik Izzuan, are you okay Encik Izzuan? Encik Izzuan Azmi, sebab saya nampak Encik Izzuan macam termenung di situ, risau. Okay. Okay. Alright, boleh teruskan awak memang nombor 2. Bila saya bagi ceramah memang saya nampak awak punya rupa yang nombor 2 kat depan saya. Alright, okay. So tuan-tuan puan-puan kena tahulah di mana lokasi sketch plan, what the keterangan of IO contohnya. Okay, let's say your case is about the breach of contract. You should know the location of the document of the SMP itself. Tu dekat mana? Alright, okay. So tuan-tuan puan-puan, when you submit, tuan-tuan puan-puan dah tak perlu nak nak cakap my lord, my lady, kindly refer to the page 251. Kita semua tenganga. 251, so bila tengok 251, tak ada. Sebab enclosure ni sampai 20 page je. Oh, rupanya dia adalah page 9. So kita pun tekan 9. Kenapa saya kata tuan-tuan puan-puan kena mahir selepas ni? Sebab tuan-tuan puan-puan yang akan membuat share screen. Share screen iaitu tuan-tuan puan-puan yang akan sharekan dokumen tuan-tuan puan-puan semasa pengujahan tersebut. That's why selepas ni pula saya akan ajar how to do the share screen. Alright, so you should know the PDF form lah semasa buat pengujahan dan juga ni. Okay, ada lawyer did call me lah. Dia kata tanya, okay puan, this one is for the new case lah di mana submission tak masuk lagi. Dia kata, alright puan, I want to ask you something, which is a good question. Okay, you have give us the link. I say yes. Then the link we are going to prepare our submission is based on the enclosure number. Okay, and enclosure number is content of the record of pay. I kata yes. Alright, now puan, how we are going to do our submission when we have no how we are going to refer to our bundle of authority when we have no we all tak file lagi bundle of authority and we do not know the enclosure number for the bundle of authority. Alright, ladies and gentlemen, don't worry, jangan takut.
Okay, so kalau keadaan sedemikian, tuan-tuan puan-puan, you tak perlu stated the enclosure number first. Ada dua cara. Cara pertama, you filekan dulu you bundle authority dan selepas kaki tangan mahkamah uploadkan bundle authority, then you boleh buat submission you. Namun demikian, dalam tempoh yang ditetapkan lah, masih dalam tempoh 2 minggu, tak expired lagi. Okay, cara seterusnya tuan-tuan puan-puan tak perlu letak enclosure number. Sebab apa yang penting adalah masa oral submission tersebut. Masa yang, so tuan-tuan puan-puan, when you do the Common Core bundle authority dengan submission, saya mencadangkan supaya dibuat serentak. Okay, kenapa saya kata macam tu? Walaupun you tak refer pada enclosure number, but the page on the PDF form tu, tuan-tuan puan-puan, sebab you will do the same, bila you prepare the bundle authority, you will do the e-filing kan. So bila kita extract, the same page pun sama juga sebenarnya. Okay, faham tak apa yang saya maksudkan? So maknanya, tuan-tuan puan-puan boleh refer, tak perlu nyatakan enclosure number, but the page that you want to refer and the case number tu, you boleh nyatakan. Alright, so ada dua cara yang tuan-tuan puan-puan boleh lakukan lah, which pihak-pihak tu setujulah dengan cara yang saya informkan tu. Alright, okay, nota penting ni. Perkongsian dokumen oleh pihak-pihak semasa pendengaran akan dijalankan melalui perisian Zoom. Alright, now we refresh back okay, so your Google link kan. Okay, then you download and you prepare your submission, you prepare your bundle authority. Then after that you do the e-filing again. Okay, lepas tu kami dekat peringkat kami we will do the check. Okay, mula-mula kami tu selepas 2 weeks tu pada masa submission dah nak expired, kami akan buat checking. Alright, so kami akan check. Sekiranya tuan-tuan puan-puan telah masukkan submission, alright, kami akan buat kerja semula, download, rename, upload. Okay, namun demikian kita tak perlu share screen dah. Kita tak perlu share the link because the same link that we give it to you, okay, contohnya, example the same link that we give it to you is the same link that, contohnya lah, you ada masukkan enclosure 14 is your appellant bundle authority. So link yang sama bila you tekan akan masuk enclosure 14. Maknanya kita dah tolong you upload dah. Okay? Alright? Faham So macam link yang sama, you tekan saja. Sekiranya bila you tekan, okay, dalam 3 hari ke ataupun dalam you dah upload kan, you dah do the e-filing, bila you tekan link yang kita bagi pertama untuk you tu kan, submission you tak masuk lagi. Sekali lagi you boleh email pada pihak yang menghantar link tu, bagi tahu you telah filekan submission, minta tolong upload dekat dalam link tersebut. So then nanti kita akan tolong you untuk upload lah. Alright, so bila tekan nanti dah ready semua submission dah masuk. So download keseluruhan dan buat folder letak dekat depan. Alright, okay. Setakat ni faham Alright, boleh saya teruskan Mr. PC Kok. Mr. PC Kok? Okay, saya percaya dia okey lah. Alright, okay. So now kita teruskan. Okay, what is next? Okay, 2 days or 3 days or 1 week before the hearing, ladies and gentlemen, you will receive one email. Alright, another email. That's why saya cakap selepas ini, tuan-tuan puan-puan, okay, memang kita ke arah ini, memang kita tak guna kertas. Memang email tuan-tuan puan-puan sangat penting. Alright, sekiranya tuan-tuan puan-puan tak dapat notifikasi apa-apa email from us, the first thing that you have to check the spam dulu. Kita takut email yang kita hantar tu masuk dekat spam. Okay, which is ada lawyer kata, memang a few lawyer, terutamanya from the Gmail if I'm not mistaken, memang memang they say all the email from the kehakiman from me masuk dekat dalam spam.
So itu saya tak boleh nak buat apalah sebab itu peringkat international kan, berkaitan Gmail, berkaitan dengan Google. Okay, so then you have to check dekat spam dulu. Kebanyakannya ada dekat spam tu, email-email kita. Alright. So sekarang selepas ni tuan-tuan puan-puan dah tak boleh berdiam diri. Sebab kita dah tak boleh nak tunggu dan tak boleh nak guna alasan I did not receive any Google link. That's why I'm asking for adjournment. No. Okay, alasan tu kita tak boleh nak terima lah. Sebab tuan-tuan puan-puan sepatutnya you dah tak terima apa-apa notifikasi yang kes you dikeluarkan, notis lapang ke tak ada. So maknanya kes you jalan. Okay, so bila kes you jalan tak terima apa-apa Google link lagi. So then you should make a call lah, inquiry lah. Okay, alright. Okay, no problem Okay. Okay. Okay, inilah yang I kata notis bicara tu. Okay. Kita ada maklumkan secara e-appellate, sila pastikan. Okay, nampak tak nombor 4 tu? Sila pastikan ujian bertulis berserta dengan ikatan teliti bercetak sebanyak 1 salinan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan semua ya. Okay, starting untuk e-appellate ni tuan-tuan puan-puan, starting 17 Ogos, sekiranya kes-kes tuan-tuan puan-puan, kes dan juga kes lama pun, okay, tuan-tuan puan-puan, kalau dulu mahkamah, tuan-tuan puan-puan kena filekan 4 kopi kan? Betul tak? 4 copies kan? For the civil kan? Alright? But now tuan-tuan puan-puan, you just have to file 1 copy saja untuk mahkamah. For us to keep as a file copy. 1 kopi saja. Alright? 1 kopi saja. You punya rekod rayuan ke, you punya submission ke, okay, 1 kopi saja. Provided that dua-dua pihak tu ingat tak? 2 situasi. Alright, 2 situasi yang e-appellate tidak terpakai. Kalau perayu, contohnya kan, responden you tahu dia tak ada peguam, so automatic rekod rayuan dalam 4 kopi lah, you kena file dekat mahkamah. Alright, okay. So sekiranya ada apa-apa perlu pertambahan rekod rayuan ke apa ke, kita akan hubungi dari semasa ke semasa lah. Okay, dari semasa ke semasa mahkamah akan hubungi tuan-tuan puan-puan untuk sediakan rekod rayuan. Macam dalam situasi contohnya macam saya cakap, mula-mula dia ada peguam. So mula-mula responden ada peguam. So you file, appellant you file saja 1 kopi dekat mahkamah. Alright. So tiba-tiba responden tak ada peguam, already discharged. So dia responden kata tak nak lantik peguam, dia nak jalan kes sendiri. So bila pendengaran nanti kita akan jalan secara manual. That means appellant you have to standby extra another 2. Alright, okay. For the court, you just have to serve 1. But for others, like for a respondent, you still have to serve tau. Kita tak dispense cara penyampaian rekod tu tidak. Sekarang you should know untuk mahkamah file 1 saja tau. Okay, but kalau sekiranya responden tu ada 4 responden, you kena serve 4 jugalah. So responden kalau you tahu bila you nak hantar submission dekat appellant, ada 4 appellant, you kena hantar 4 lah. You jangan kata mahkamah kata now you appellant, so I no need to send the copies to you. No. Alright? Okay. The same practice like usual tu still apply, cuma untuk mahkamah you just have to serve 1 sahaja. So but time to time we will call you if we need extra. Alright? Okay? Ni yang saya kata contoh email pautan link tu lah. Okay. Alright. Okay.
Okay, tuan-tuan dan puan-puan, 3 days, if you have like case, example, I give an example lah, your case is next week. Okay, so your case is next week on Wednesday. So by right, 2 or 3 days before, you are going to receive another email, phone call. Dua-dua sekali, mungkin dia email ataupun phone call from the officer on duty. Okay, apa yang officer on duty tu akan lakukan? Apa yang mereka akan email? This is the content of the email yang depan saya ni. Okay. Yang email Google link tu another part. Itu dah part A. Dah done dah. This one ini yang dah lengkap dah folder tu. Maknanya folder tu dah submission dah masuk. Semua benda dah masuk. So tuan-tuan puan-puan pun dah download. So sekarang ready untuk perbicaraan je. Alright. So ada beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pihak tuan-tuan puan-puan. Macam as a remind lah from the officer on duty, they are going to email you this one. Okay, yang pertama nampak tak nombor 3 tu, memastikan telah buat turun semua dokumen yang macam saya ajar pada hari inilah, tuan-tuan puan-puan, dalam bentuk folder dan diletakkan di bahagian desktop laptop masing-masing. Alright. Memastikan telah memuat turun mampu sertifikat seperti pada pautan di bawah bagi tujuan akses kepada Wi-Fi mahkamah. Okey, Wi-Fi mahkamah tuan-tuan puan-puan kita bagi secara percuma. So but tuan-tuan puan-puan sebelum kita bagi tu tuan-tuan puan-puan kena pre-install a few things. Yang slide ni akan diberikan kepada tuan-tuan puan-puan oleh pegawai yang bertugas. Okay, alright. So yang ni tajuk slide ni adalah access Wi-Fi makam code. Okay, persediaan peranti notebook. Okay, so untuk tuan-tuan puan-puan, untuk tuan-tuan puan-puan download untuk connect to our Wi-Fi sebab Wi-Fi kami ditadbir oleh Mampu, okay, iaitu Jabatan Perdana Menteri. Okay, Wi-Fi keseluruhan Putrajaya, bukan POJ je. Okay, so for you in order outside macam tuan-tuan perempuan kan, untuk connect to our Wi-Fi dekat dalam mahkamah, you should have install a Mampu certificate. Okay, dekat sini muat turun, so copy ni saja, even tak copy pun tak apa, dekat sini pun ni. Email ni dah ada bagi tahu dah. Okay, seperti pada pautan di bawah. You just have to copy this one. Okay, lepas tu copy then paste dekat ni, buka saja. Copy link ni saja. Paste dekat link yang baru ni. Nampak tak dekat bawah tu? Install pun dah berjalan. Tuan-tuan bapa, you have to install first. Okay, for you to connect to our Wi-Fi. Alright, if you did not install it, so dia tak boleh nak connect lah to our Wi-Fi. So kalau nak pakai hotspot sendiri, okay, kita tak galakkan tau pakai hotspot sebab line kita tak ada. Okay, kita takut nanti bila you buat share screen, nanti bila you submit, tiba-tiba line tu putus. Okay, so bila you connect to our Wi-Fi, anything happen, kita ada technician kami. Okay, alright. So lepas tu install the aplikasi Zoom, pre-install. Okay. Remember, you still have to come to court. So then lepas tu mesti orang tertanya, kalau macam tu what is the purpose of the Zoom? Selepas ni nanti saya akan bagi tahu apa tujuan Zoom. Okay. Then lepas tu tuan-tuan puan-puan, after you install the Mampu certificate, okay, make sure you ada Chrome lah dekat laptop you tu. Alright. Persediaan peranti notebook. Okay. Tuan-tuan puan-puan, I just want to inform lah kita tak prejudice to any notebook. Tapi memang kita mencadangkan untuk tuan-tuan puan-puan membawa notebook yang comfortable lah. Okay, dekat dalam infografik ni ada yang boleh bukan macam Windows XP yang dah lama-lama tu. Okay,
Alright, so sekiranya tuan-tuan puan-puan menggunakan MacBook, boleh guna. Tapi syarat dia tuan-tuan puan-puan kena familiarize tau. Okey, sebab kami dekat sini bukan pengguna MacBook. So MacBook dia setup dia lain sikit berbanding yang setup dia lain berbanding yang notebook yang biasa. Okay, even untuk install pun install mampu sertifikat lain. Lepas tu you nak down aplikasi Zoom pun you kena get from the store Apple sebab they have their own privilege kan. But remember you have to familiarize. Sebab based on our experience, memang ada pengguna yang menggunakan MacBook. Kita bukan prejudice, tidak langsung. Memang kita tidak menghalang pun tuan-tuan puan-puan untuk guna MacBook. Tetapi saya mohon sangat tuan-tuan puan-puan untuk familiarize. Sometimes macam saya sendiri, saya mengaku saya bukan pengguna MacBook dan saya tak tahu. So bila lawyer tanya macam mana nak ni, macam mana nak tu, then I don't know how to answer. Okay, so that's why kalau sekiranya tuan-tuan puan-puan nak guna MacBook, please tuan-tuan puan-puan yang kena tahu macam mana nak download. So bukan bila sampai kat kami, you open the MacBook, ask us to do everything. Tak boleh lah macam tu sebab case kita bukan sikit. Kan? Alright? So if you, the rest no problem. The rest of the notebook tak ada masalah. Okay? MacBook ni pun macam saya cakap, no prejudice, tak ada masalah pun MacBook. But tuan-tuan puan-puan yang menggunakan MacBook yang kena tahu. Okay? Alright? So selepas tu, lepas you connect to Wi-Fi kan, the officer on duty will give you the slide PowerPoint dan manual pemasangan yang dilampirkan lah. Alright, number C, digalakkan untuk semua pihak menaraikan lampiran atau mana-mana dokumen. Remember just now I told you all yang next time tulis, prepare siap-siap. Okay, one piece of paper ke, what enclosure that you want to reply, what enclosure that you want to refer. Okay, what you want to highlight to the judge. Okay, supaya tuan-tuan puan-puan, kenapa? Bila hari kejadian kan, judges kata, open the grounds of decision. Nak tuan-tuan puan-puan, you buat daripada atas, you tak tahu what page on the PDF. So you scroll. You scroll macam ni. You nampak tak? Benda ni berlaku tau. So judges akan, sakitlah mata judges, cakap, sakit mata saya. Okay, macam ni kalau saya buat, sakit tak mata? Sakit kan? So macam itulah tuan-tuan puan-puan, you must remember lah. Okay, what page that you want to refer. Kalau setakat macam sikit, contohnya page 10 kan. Okay, now you want to refer to page 3, page 4, next page, perenggan. Setakat macam ni tak apalah juga. Dia jangan macam ni. Dia sampai ke bawah macam ni. Alright. Then after you do the pre-install of the mampu certificate, lepas tu mampu certificate after you pre-install, once you install tu kan, you no problem tau sebab dekat situ definitely kata not found. Memanglah sebab you belum lagi connect to Wi-Fi. So benda ni janji you install dulu. So sampai dekat court kita akan tengok. You kata okay dah install. Alright, kita tengok alright dah install. Okay, so we are going to give you one voucher. Can you see that? Login ke Wi-Fi court. Konsep kita macam hotel, iaitu kita akan bagi tuan-tuan puan-puan satu voucher. Alright, the voucher tu dia ada code dekat situ. Nampak tak the voucher code? Okay, once you already install the mampu certificate, then after that you come to us, you connect to the Wi-Fi. Let's say you are in Mahkamah Rayuan 4, Mahkamah Rayuan 4, so you connect to Court of Appeal number 4. Once you tekan, lepas tu you masukkan the voucher code. So automatic nanti you akan connect to Wi-Fi dekat Court 4. This voucher you not back to us. Okay, it's valid for 24 hours. Alright. If let's say you have other case, first, you have a case in court number 4. Then after that, you have a case at court number 2. No problem. Okay, but you have to get the number 2 punya voucher pula. Okay, because our router tu dia fix dekat particular court.
Okay, if you are in number 4, nanti you pergi dekat code number 2, you cannot connect already. So you must get another voucher from the code number 2. Okay, for you to connect to the Wi-Fi. Alright? Okay. Dah habis tu, lepas tu dekat email ni pun, okay, disertakan di sini pautan Zoom. Dekat sinilah. Okay, tuan-tuan puan-puan yang pautan Zoom. Okay, like today kan? Like today that ada my boss kan hantar dekat bar council and you all enter the Zoom ID. Okay, the same juga tuan-tuan puan-puan. For the hearing in Court of Appeal, alright, kita akan menggunakan Zoom juga. But this application of Zoom is for the video apa semua tu tak ada. Okay, suara pun tak ada. Because you still have to present to court kan. Cuma apa fungsi Zoom ni? Fungsi Zoom ni adalah untuk share screen. Alright, so dekat sinilah hari ni tuan-tuan puan-puan kena berani mencuba. Okay, apa itu share screen? Saya stopkan dulu ya. Okay. Tuan-tuan puan-puan nampak tak benda hijau dekat bawah tu? Screen nama dia. Atau certain tu ditulis share content ke? Alright, nampak tak? Mr. Pavendip Singh, can you see that? Your share screen, the green color. Okay, good. Mr. Hon, KP, can you see that? The share screen, the green color one? You cannot see? Mr. Hon, cuba you tekan. Yes, siapa ni? Saya dah nampak dah. Wow. Okay, you are viewing Izwan Azmi. Tadi baru saya cakap. Sekarang dia dah terror dan... Okay, Encik Izwan boleh stop share dulu? So ladies and gentlemen, sekejap let me finish first baru kita buat share screen ya. Alright? Okay. So that's why ladies and gentlemen, that's why saya cakap dekat sini tadi kan, kenapa we have to put your mute for what? Okay, that's why you have to put your folder dekat depan ni. Macam saya cakap tadi kan, dekat depan sekali ni. Untuk senangkan tuan-tuan puan-puan lah bila nak buat share screen nanti. Kan? So bila tuan-tuan puan-puan share, you tekan je share screen ni, you tekan screen tu ataupun you tekan siap-siap, buka siap-siap pada pagi tu folder untuk tuan-tuan puan-puan nak refer. So you tekan share je. You are screen sharing. Nampak tak? Sekarang yang macam saya buat daripada tadi tu sebenarnya, yang itulah yang tuan-tuan puan-puan akan lakukan semasa pendengaran. So screen pada laptop tuan-tuan puan-puan, kita akan nampak. Okay, pegawai bertugas, jurukuasa dengan judges tu. Okay, dekat depan judges nanti, 3 orang panel, dia akan ada monitor. So apa saja yang tuan-tuan puan-puan share akan appear dekat monitor tersebut. So bila dia appear dekat monitor tersebut, that's why tuan-tuan puan-puan kita akan nampak saja apa-apa screen saja yang tuan-tuan puan-puan sharekan tu. Alright? So itu sebab kita kata letak dulu siap-siap dekat sini. So bila pagi-pagi nanti, if let's say you want to refer to enclosure 7, you just have to open the enclosure 7. Okay? Lepas tu if you want to refer another enclosure 13, so you just have to open enclosure 13. So nampak, dia dekat depan ni. Dia ada enclosure 7, dia enclosure 13. Okay, so semua ni orang akan nampak. Alright. So cuma share screen ni tuan-tuan puan-puan, bila perayu share, perayu saja boleh share. Responden tak boleh share. Alright. So if let's say you finish sharing, you finish submit appellant, so you have to click stop share lah. Alright. Okay. If let's say dah habis tu stop share, so barulah responden boleh share. Alright. Okay. Ada soalan daripada lawyer juga. Dia kata, Puan, if let's say I want to refer, cross refer. Okay. Kalau dulu macam kita boleh open and cross refer kan. But for the shares, for the Zoom ni dia tak boleh. So melainkan buat macam ni lah
enclosure 7 you open first dan enclosure 13 you open first. So memang dia terhad lah dia punya yang part tu memang Zoom tu tak boleh nak buat. Alright, okay. So untuk share screen kan, dah habis, so you stop share. Okay. Itu yang peranan tuan-tuan puan-puan. Alright. Inilah yang saya cerita membebel daripada tadi. Benda ni lah. Okay. Okay. Keperluan mengikut e-applet lah. Peguam perlu membawa peralatan komputer atau peranti elektronik masing-masing bagi tujuan perkongsian dokumen. Remember to bring your laptop sebab ada beberapa kes yang saya jumpa terlupa bawa laptop dia. Lepas tu dia kata nak share guna handphone. Tak boleh lah. Kan? So macam remember to bring your laptop. Alright? Lepas tu peguam hendaklah memastikan peralatan komputer atau peranti elektronik yang dibawa memenuhi spesifikasi bagi perisian Zoom. Macam saya compatible tu lah. Okay. Mungkin macam ada lawyer tanya, puan maknanya lepas ni saya kena beli laptop pula ke? Jawapannya iyalah. Sekarang pun laptop lebih murah tuan-tuan perempuan daripada handphone. So macam okey lah. Sekarang kan memang selepas ni memang kita ke arah E dah semua. Okay. Alright. That's why macam daripada tadi kan saya kata macam you have to open your mind, open your heart. Sebab macam lepas ni dah tak ada dah kata macam I am not the IT savvy. Kita belajar sama-sama. Right? Okay. Then nombor 3 ni lah yang saya kata. Perkongsian dokumen semasa pendengaran kes akan dikendalikan sendiri oleh peguam dengan menggunakan perisian Zoom atau perisian lain yang akan ditentukan oleh mahkamah dari semasa ke semasa. As of today, we still using the Zoom. Okay, but benda ni mungkin kita akan improve pelan-pelan. So kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Alright? Okay, as of today kita masih lagi guna Zoom Sekali lagi saya cakap ya. Kiranya peguam memerlukan bantuan, peguam hendaklah memastikan seluruh peguam lain hadir bersamanya bagi mengendalikan perkongsian dokumen semasa berujar. Yes, betul. Memang saya nampak. So ada yang membawa counsel lah, like junior counsel ke. So lead berujar, so junior dia akan buat share screen. Sebab ada juga mungkin dia rasa macam tak selamat, so still bawa hard copy. Again, saya nak tekankan, judges, kita tak bagi hard copy. So, bila tuan-tuan puan-puan, you refer to hard copy semasa berhujah, so, benda pertama, pagination dah lari. You refer to hard copy. Yang kedua, apa yang you share? Kita perlukan share screen. Sebab bila you berhujah, you buka you punya hard copy. Judges, tengok je lah dekat atas tu. So, you tak gunakan share screen pun. So, macam mana nak sampai apa yang you cuba sampaikan tu, kan? Ada lagi yang masuk last minute ni. Kita dah nak habis dah ni. Peguam PAPN dalam memastikan dokumen persidangan di dalam pautan ni yang dihantar telah dimuat turun. Again, nampak tak? Banyak kali saya tekankan supaya download siap-siap semua. Okey, bacalah email kita tu betul-betul. Alright, okay. Tidak dibenarkan untuk merujuk kepada salinan fizikal dokumen. Dokumen yang ingin dirujuk hendaklah dipancarkan pada skrin komputer dengan menggunakan fungsi share screen. Macam tadi tu kan, benda yang warna hijau tu. Okay, lagi satu kan, my tips lah ladies and gentlemen kan. Sometimes kan ada jugalah yang saya nampak bila open, penuh. Dia punya depan desktop ni kan penuh. So macam kesian dekat lawyer tu. So saya cakap, where is your folder? Tu my folder is here puan. Oh, next time my advice is for you to clear everything lah. Letak cantik-cantik semuanya. Supaya bila you share screen, terkejut kami tengok you punya desktop penuh sepenuh-penuhnya kan. Okay. Alright. So macam you tinggalkan folder you supaya nak mudahkan. Alright. Sebab macam let's say you first time buat e-applet kan, time tu lah macam bila tengok penuh desktop dia ni dengan pelbagai-pelbagai folder.
Nombor 9. Sekali lagi kita kata bila you submit, you kena nyatakan the enclosure number ya. Okay, so lepas tu tuan-tuan puan-puan, once you download the Zoom already, like today kan, definitely you already download lah. Okay, so you have to join a meeting, you put in the ID and the passcode. Then after that, the name tu is what? Okay, you have to change your name. Bukan nama penuh tuan-tuan puan-puan tak. You have to see early in the morning kan, you come early in the court if let's say you first time kan. So you come early in the court, nanti you tengok dekat course list, you are rayuan number 1. Okay, if let's say you are rayuan number 1, R1, so R1 you rename as a R1 appellant, R1 respondent. So R2 appellant, R2 respondent. Okay, jurubahasa and the officer on duty will ask you to rename. Alright. Okay, why is very important for you to rename? Yes, because ladies and gentlemen, kita akan admit all. Early in the morning, the host, officer on duty will become a host. Kan, host for the Zoom. Kita akan admit semua, kita akan rename. Tuan-tuan puan-puan akan rename diri sendiri masing-masing. Alright. So then, macam mana nak tekan rename ni ya? Senang je tuan-tuan puan-puan. You go to the participant tu kan, you go to participant, you tengok me tu. You tekan ada 3 titik tu. Okay, you tekan kat situ, you rename je. You rename lah as a R1 appellant, R1 respondent, and you notice based on the course list. Okay, you ask the interpreter lah. Okay, how to rename apa semua kan. Okay, then after you easy for after you rename, kenapa kita kata it's very important for you to rename? So again saya ulang so kita akan admit semua dulu dekat dalam Zoom ni. Alright, remember tau, you still have to present in the court. Okay, we rename first. Lepas we rename tu, then the officer on duty will go for the judges lah to the empty room untuk brief case mana nak jalan dulu. Alright, then dia keluar. Okay, dia akan buat pengumuman. Okay, kes pertama yang akan dipanggil adalah NU1, notis usul nombor 1 dalam senarai. Alright, so diikuti oleh R1, R2, R3. So maknanya tuan-tuan puan-puan, kita akan keluarkan R1 sampai R3, kita akan letak dekat dalam lobby dalam Zoom. Put in waiting room. Bukan lobby mahkamah tau, lobby Zoom dulu kita letak. Okay, put in waiting room. Macam tadi kan, tuan-tuan puan-puan sebelum masuk dekat Zoom tu, perasan tak ada benda warna putih yang kata, please the host will let you in soon. Kita akan letak tuan-tuan puan-puan dekat Zoom tu, dekat lobby waiting room in the Zoom dulu. Sebab kita tak nak, tuan-tuan puan-puan, bila kita tak buat macam tu, nanti semua orang boleh buat share screen. Bila semua orang buat share screen nanti NU1 punya sepatutnya dia share, tiba-tiba ada orang pula yang share. Dia nak saja kan. So benda tu pula yang macam kita akan mengganggu. Okay, ada soalan daripada lawyer. Kalau macam tu puan, laptop kami boleh diguna tak untuk buat kerja? Boleh you minimize je. Okay. But make sure lah selepas you minimize tu, saya pun selalu bagi tahu dekat lawyer, pagi-pagi tu pun saya taklimat sekejap alert. So but make sure you have to get on standby lah. Let's say you are R1, lepas NU1 tu dah nak habis, R1 you have to get ready lah. Okay, let's say you tengah open CIMB Click ke kan, you tengah open Facebook ke YouTube ke example, you kena delete siap-siap lah. Sebelum nanti tiba-tiba you tak sempat, kita nampak CIMB Click you, kita nampak Instagram ke apa ke kan. Alright, so delete siap-siap, okay, supaya you dah boleh fokus dah nak buat share screen untuk kes tersebut. Alright, okay. Okay, saya rasa itu saja. Apa lagi poin-poin penting? Alright, saya rasa saya dah cover semualah.
Okey, apa yang saya sampaikan ni berdasarkan pengalaman-pengalaman, okey. Sebab e-appellate ni dia start dekat negeri Sabah dan Sarawak dulu. Okey, kami dah start daripada awal tahun ni dan kami dah buat test run pun tahun lepas. So kita dah start e-appellate Sabah Sarawak dan selepas itu kita ke Semenanjung pada bulan 8 lah. Alright. Okey. Saya rasa itu saja. Okey, saya rasa ada soalan daripada saya akan tanya dekat group chat ni. Saya akan jawab soalan berdasarkan group chat ni lah. Chat ni mana? Boleh Puan repeat sekali, line tak clear sikit. Repeat yang part mana tu Encik Hazim from Gaza. Which one that you want me to repeat Dapat yang part dah lepas tak dapat yang part mana tadi? Dah lepas dah tadi. Yang dah lepas sebab saya dah menjawab soalan tu ke ataupun macam mana? Submission belum ke? Saja soalan dah clear, bukan submission, dia lepas submission dia mana? Tak sempat screenshot pun. Tak apalah, nanti Encik Azim fikirkan dululah ya. Okey, Puan boleh repeat semula if dah filekan submission. Okey, daripada Encik G Pasri. Tak repeat boleh ke filekan semula? Boleh. Macam saya cakap tadi, submission ke tuan-tuan dah filekan, no problem kalau tak nak buat balik. Kita terima saja sebab yang paling penting tuan-tuan puan-puan, maksud saya adalah you punya enclosure, you punya oral submission nanti tu. Right, but if you want to redo kan, you macam rasa macam gusar sebab you dah terima link, you nak buat redo balik, no problem also. Boleh buat. Okay? Puan, sorry, can I ask for the slides to be shared with us? Yes, slide ni ladies and gentlemen, sebab saya tak ada masalah untuk share, tapi sebab I did not receive your email tau. So sebab tuan-tuan puan-puan, kalau you masuk melalui bar council, so kita tak terima apa-apa email daripada you. Sebab dia ada dua cara ni untuk masuk pada hari ni, iaitu cara pertama, pendengaran taklimat saya sebelum ni adalah, let's say you have a record in kamar rayuan, so memang kita akan buat taklimat untuk puan-puan, untuk tuan-tuan puan-puan semua. Tapi you don't worry, sebab sebelum you ada case dekat mahkamah rayuan nanti, bila-bila masa, officer on duty akan emailkan infografik ni. Dia akan emailkan this one. Which bar council pun dah emailkan dah kepada puan-puan semua. Mana ada? Ada. Yeah, Puan, we got this infographic. So but infographic not the basically bila you, the slide tu ini untuk simpanan saya. Oh, okay. Alright, but actually the same thing pun, betul tak? Apa yang you baca ni tak betul ke? Sama je dengan apa yang saya cakap kan? So you baca betul-betul Tapi slides Puan lebih concise. Yelah, sebab saya kena bagi ceramah mah. Apa dia ni? Dengan izin Puan. Alright, okay, alright. Banyaknya soalan dah macam DJ radio dah saya sekarang ya. Dengan izin Puan. Ya, siapa ni? Mr. Tony. Ya, teruskan Mr. Tony. Tony dari YP Tan. Saya mau tanya, kes kalau dimulakan di Mahkamah Session 2016. 2016. Betul. Dia sebelum semasa itu tidak ada e-appellate lagi, bukan e-filing. Lepas tu kita makin mahkamah tinggi.
Mahkamah Tinggi lepas di Mahkamah Rayuan pada 2018. Masa itu ada e-filing. Jadi kita gunakan e-appellate atau hard copy. E-appellate lah sebab bila you file E-appellate. bila you file Mr. Tony bila file kes dekat Mahkamah Rayuan tu berdasarkan itulah. E-filing, ya, betul. Hanya mau e-filing mengatakan. Mahkamah Rayuan. Okey, terima kasih Puan. Sama. Okey, okey, one thing puan-puan, saya nak minta tolonglah tuan-tuan puan-puan, last minute punya documents. Alright, janganlah kalau boleh tuan-tuan puan-puan janganlah file last minute. Okey, sebab kami ni pun ada keluarga juga. So you kena bila kita dah bagi satu tarikh tu filekanlah tuan-tuan puan-puan ikut masa tau. Sebab bila tuan-tuan puan-puan filekan last minute, judges pun nak baca juga. Kita tak ada hard copy dah. Okey, so bila kes besok ataupun kes 2 hari baru tuan-tuan puan-puan filekan submission. OMG. So kena untuk download, rename, upload. So bila lagi kita nak bagi kat judges untuk baca? Okey, elakkanlah, cuba elakkan dan minta tolonglah. Betul. Sebab itu je, sekiranya ada yang last minute ada, masih ada. Memang akan ada. Tahu kalau last minute sangat pagi-pagi, subuh baru tuan-tuan puan-puan filekan submission. Jawab dengan chairman lah dulu, kita akan rujuk pada chairman dan kita akan informkan pukul berapa yang you, sebab dalam sistem kami boleh check pukul berapa yang apa semua. Alright, okay. Okay, ada lagi ni. Puan, jadi judges hanya akan refer kepada dokumen dalam Google Drive itu kan? Yes, judges akan refer pada dokumen dalam Google Drive lah. Terima kasih Puan Lina, very clear briefing. Thank you Mr. YH Ngu. Thank you Puan. Alright, thank you Puan. Clear lah. Okay. Lemak, you all dah nak pergi ke? Tunggu, ada lagi ni. Ada lagi soalan-soalan daripada pihak-pihak ni nak kena saya jawab ni. Dengan izin Puan, adakah e-appellate hanya boleh digunakan melalui Google Chrome saja? E-appellate macam mana tu macam complicated je soalan ni sebab saya bukan orang IT kan. Basically kita advise lah supaya Zoom tu senang lah kalau Google Chrome tu. Google Chrome tu bagi saya sangat senang. Alright, kita advise lah. Recommended. Kalau tiada arahan untuk memfailkan ujian balas tapi pihak-pihak memfailkan ujian balas lepas link dokumen diberikan oleh pegawai, macam mana ya, perlukah dimaklumkan kepada pegawai in charge? Perlulah. Okay. Kalau you dah terima link tu, so then you dah upload, you dah buat submission in reply, lepas tu nanti you nak bila you tekan link tu, you punya submission in reply tu tak masuk lagi kat dalam. So you bagi tahu dekat pihak yang menghantar email tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aduh, sakit pinggang saya. Sekejap ya. Alah kesiannya Puan. If an appellant hasn't received the notice for e-appellate hearing but only received an e-review notice for first case management, can you confirm that you only needs to file one hard copy in court? Yes. Only one hard copy. Pada masa sama juga tuan-tuan puan-puan, kami pun akan in the process untuk arahan amalan Just stay tune je lah. Alright. Dari semasa ke semasa ya. Okay. Would like to confirm that the e-appellate is not applicable to case prior to July 2017. Betul. For instance, we have an appeal file in January 2017, maknanya all documents automatic manual. Dia auto lah. Alright. Hello Puan, can we? Yes, Mr. Jekadison. Hello Puan, can we get a copy of today's recording, your briefing recording? Is there any possibility of getting a copy
so that we can Kopi go through. tak adalah, saya tak tekan. Tapi sebenarnya Mr. Jega, you can record. You recorded it, eh? But if let's say you nak jumpa saya lagi, you boleh jumpa saya next week lah. Okay. I'll make it. Setiap hari make an Rabu attempt to saya come akan and see ni. You akan jumpa saya lagi lah, insyaAllah lah. Puan. Yeah, thank you. Thank you very much, Puan. Alright. Puan, saya nak tanya. Yeah. Now no more hard copy. So Yeah. do we still need to file that 5 kertas kosong ke? Itulah, I kata arahan amalan still lagi terpakai. Sebab kita in the process kan untuk buat. So, apa saya dalam arahan amalan tu kita masih terpakai lagi. Oh, kerana kalau tak ada tu 5 kertas, the pagination is not a problem. Itulah saya faham. Tapi Miss Chandrika, kita arahan amalan masih terpakai kan? So, please bear with us Okay, thank you. Nanti memang kita tengah dalam proses membuat pindaan kan? Okay. Thank you. Okay. Regarding mampu sertifikat, ya, saya Just wanted to ask if the Wi-Fi is down on the day of hearing, what is going to happen? If Wi-Fi down on that day, then macam mana? Macam biasalah, kita akan pastikan dia tak down lah. Oh. Sekiranya tak apa. Sekejap Tuan Kamaruzaman, sekiranya Wi-Fi down on the hearing nanti, so kita akan inform lah pada hari itu mungkin apa yang kita akan lakukan. Sebab tuan-tuan puan-puan, you have download everything kan. Tuan-tuan puan-puan pun dah download. Part kami pun sebenarnya pun kami download juga. So macam it's okay lah. Macam maknanya mungkin the worst yang kita boleh teruskan adalah when you submit, you refer to enclosure 6, so we will open enclosure 6 lah. Sebab sekarang judges pun we download juga folder and we put in their laptop. So judges sekarang pun macam they are very IT savvy and they bring their own laptop juga. But that is a worst scenario lah. But setakat ni kita dah 3 minggu, kita dah upgrade macam-macam dah. Alright, we have standby our technician also to assist you all juga. But for us, in order for us to assist all the parties, so tuan-tuan puan-puan kena ikutlah apa saja yang email kita minta tuan-tuan puan-puan buat. Contohnya download semua. Okay, lepas tu install certificate, install Zoom. Okay, itu je. Alright, and ready untuk share screen. Jangan nervous. Betul, bila you nervous, enclosure depan mata pun tak nampak nanti. Benda baru kan? Okay, kita belajar sama-sama. Alright? When is the next meeting, Puan? Next, Mr. Alan, next for my taklimat, is it? Yes. Oh, every Wednesday, Mr. Alan, if you want to see my cute face, no problem. Okay. Puan, saya nak tanya Puan. Sabar, bawa bertenang. Tuan Kamaruzaman, ya. Puan, saya nak tanya, kalau kata untuk macam case construction, ada plan yang besar-besar, AOC, itu no problem. Yang you tak boleh bawa e-filing kan? So you kena bawa lah hard copy. Itu memang tak boleh nak buat apa lah orang kata. So kena bagi judge jugalah for copies kenalah. Dalam e-filing tu tak ada. Kan? Okay, besar yang A3 tu kan? AO ke? Betul. Okay. Puan, I just want to confirm all the documents we need to file one physical copy to the court, is it? Correct. Okay. But Thank you. exception for two, Mr. Deman, two situation. Yeah, I remember. What, remember, maybe you can let me know. Mana tahu you tak remember pula. Kalau e-filing tak wujud lagi dalam kes tersebut, dan the second situation tahu is... bila Mr. Damon? Tengok soalan. Tengok. Selalu you tanya saya soalan, sekarang saya tanya soalan pula dekat semua orang.
Jun Untuk pastikan tuan-tuan puan-puan faham. Jun 2017. Yes. 10 markah untuk you. Okay, thank you Puan. Alright. Puan, just a question. You please, yeah. Yes. Sorry, Puan. Boleh ke Miss Syiamala? Puan, can you hear me? Can. Hello, Puan. Yeah. Puan, I have a question. Sometimes we have the practice of counsel bringing loose authorities for rebuttal arguments at the Court of Appeal. Maybe it's just, on the day baru diorang bawa loose authority. How do we go about that one, Puan? Because it won't be... On the day tu nantilah. So boleh hand in hard copies ke? Terpulang pada chairman. Okay. Terpulang pada chairman. Tu je saya boleh cakap. Bila pada hari kejadian tuan-tuan puan-puan, apa saja kejadian yang terjadi pada hari itu adalah terpulang pada chairman lah dengan panel hakim, kan? Okay. Alright. Okay, thank you, Puan. Okay. Mr. HK Nyo. Yeah. You raise your hand. What do you want to ask? Hello. Punya pertanyaan sudah dijawab tadi tentang... Oh dah. Wah, tengok saya boleh baca you punya insting. Sama, tentang extra authorities. Hello? Ya, tak, we can't hear you. Suara you tengah berbisik.